ila ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Okey, nampak tak? Dia sebenarnya saya tak naklah ajar daripada awal. Daripada awal semua tu dah ada. Cuma saya nak simpulkan. Sebenarnya dalam tajuk pilih atur ni, okey, pilih atur dengan gabungan. Pilih atur dia ada 3 bentuk. Satu yang biasa kan, okey, sorry, dia ada beberapa bentuk. Dia bukan 3 je. 3 tu yang baru. Kalau maksudnya sukatan baru. Sukatan yang lama dia cuma pilih atur dalam susunan, dalam sebaris, dan dia kata berselang-seli ke, tak berselang ke, duduk bersebelahan ke, macam tu. Okey. Jadi yang baru dia yang ada ni sekarang iaitu dalam bulatan. Okey, dalam bulatan ni ada 2 pula. Satu bulatan seperti kerusi di mana kedudukannya boleh diubah-ubah. Ataupun soalan negeri mana hari tu ya yang pasal nanti kita tengok pasal apa tu nama yang saya share dalam Cikgu. Cikgu. Bapak lakil tu punca. Makil. Ajar. Oh, okey. okey, Assalamualaikum. Sorry dia terhilang balik, macam hari tu lah pula jadi. Sekejap. Okey, yang ini. Dengar tak suara saya? Baik, aku dengar. So, macam saya kata tadi, gelang kan. Kalau ini boleh tukar. Kat sini megat. Cikgu tak share screen. Tak ada cikgu, tak ada. Nampak. Tak share. Aku ingat kau banyak pahala boleh nampak. Punya banyak dosa, tak nampak.
Okey. Jadi kalau kat sini kan kita boleh letak siapa sini? Megat, Huda, Adam, Faiz, Ais, contohlah kan. Jadi kita boleh tukar-tukar. Tapi kalau gelang, mutiara, besok Adam nak pergi beli kat awek dia kan. Okey, ni mutiara. Okey, bulat. Takkan kita nak putuskan gelang ni kan? Jadi kedudukan mutiara ni sebabnya ataupun apa tu Pandora kan. Pandora dia letak sini nak nama Megat kan. So sini M kan. E, G, A, T. Lepas tu buat love gitulah kan. Okey. Jadi ini kedudukan ni formula dia contohnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi formulanya N tolak 1. Kalau dekat sini, kat sini ni, kedudukan meja dalam bulatan yang boleh diubah-ubah, kalau dia ada 12, so formula dia 12 iaitu N tolak 1 faktorial. Cukup. Tapi kalau yang dalam gelang ni, dia 12 juga, pemata ada. Dia guna juga formula N tolak 1. Tetapi kita kena bahagi dengan 2. Kenapa kita kena bahagi 2? Sebab kalau kita tengok dalam, okey contohnya, saya, kalau kita pakai gelang, saya tengok dengan orang yang kat depan tengok. Kalau saya tengok, E dekat kanan M. Tapi kalau orang yang dari sini tengok, E akan berada di kiri N. Berada di kiri M. Jadi dia ada 2 bentuk. Sebab tu dia kena bahagi 2. Itu untuk gelang ataupun rantai. Okey? Jadi 1 kalau dalam bulatan dekat meja, terus saja N tolak 1 faktorial. Tapi bulatan, tapi yang dalam bentuk gelang, so kita kena bahagi 2. Dan satu lagi, ini yang baru kalau senior kamu, atas kamu okey, atas-atas lagi abang kakak kamu yang dah belajar dulu, dia orang tak belajar yang ini. Dan satu lagi, bila penyusunan yang sama, ada huruf yang sama. Contohnya huruf S, A, Y, A, saya. Saya ni nak susun, dia akan jadi 4 faktorial bahagi huruf A ada 2 kali, bahagi 2 faktorial. Contoh saya buat macam ni. Apa ejaannya A, B, apa-apa. A, B, A, D, G, D, G. Contohlah. Jadi ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kat sini 7 faktorial bahagi. Okey, saya letak G satu lagi. Okey, kita kira huruf yang sama. Huruf yang sama huruf A. Huruf A 1, 2. Jadi 2 faktorial. Apa lagi yang sama? B tak ada yang sama. D. D ada yang sama. D dan D. Ada 2 juga. 2 faktorial. 3 untuk G. 3 faktorial. Macam tu. Ini yang secaman. Iaitu ada huruf yang sama. Jadi 3 benda ni yang baru untuk sukatan pelajaran bagi KSSM ni lah. Boleh? Jadi kita akan teruskan. Jadi secara keseluruhannya seperti itu. So kita tengok soalan, kita akan bincangkan. Saya akan cuba bincangkan seberapa banyak yang boleh. Okey, yang mudah tak apalah, kita boleh laju je. Saya terang, sekiranya tak okey bagi tahu. Kalau kamu diam, maksudnya kamu okey dan saya akan teruskan. Jadi kamu rugi kalau kamu tak faham betul-betul, sebab soalan ini kalau kamu tengok, kalau dalam kertas 1 pun tengok markahnya 8. Kalau kertas 2, jadi rugi kalau kamu tak faham dan tak jawab. Okey, saya nak tengok berapa orang. Okey, ada 44 orang. Okey, 46 termasuk. Okey, alhamdulillah, tahniah. 44 orang maksudnya hampir separuh. Okey, tahniah. Okey, walaupun saya bagi tahu last minute Sebab tajuk ni merupakan tajuk yang saya berhutang, terutamanya untuk 4A, 5A dengan 5C. Sebab saya sendiri tak puas habis ajar masa tu.
Okey, kita tengok dekat sini. Rajah 5 menunjukkan 7 kepingkat huruf. Okey. Dia kata 5 kepingkat dipilih. Okey, 5 kepingkat dipilih dekat sini secara rawak untuk membentuk suatu kod. Okey, dia kata untuk membentuk suatu kod, cari bilangan cara untuk menyusun. Kalau ikutkan dekat sini chosen atau pilih ni, jangan tengok bahasa Melayu akan confuse. Awak ingat P, chosen. Chosen ni kita guna C. Tapi dekat sini sebab ayatnya kita nak menyusun semua huruf dalam sebaris. Bila kita nak susun, maka kita akan gunakan P, pilih atau. Semua huruf vokal mesti bersebelahan. Kita punya huruf ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti biasa saya akan buat 7 garisan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia kata vokal bersebelahan. Vokal kita O, U dan I. Ada 3. So 3, 2, 1. Kita ikat dia. Okey, ataupun 3, 2, 1 ataupun boleh ditulis sebagai 3P3. Darab dengan, okey, baki dia konsonan kita ada 1, 2, 3, 4. Konsonan kita ada 4 dan memang pun ada kat sini kan. Dia nak berapa? 5? Sorry. 5 kepingkat dipilih lah. Sorry, saya silap. Ni buang. Okey, dia nak 5 je. Jadi konsonan kita berbaki 1, 2, 3, 4. Bermakna kat sini ada 4 pilihan, sini ada 3 pilihan. Jadi kat sini apa dia? Darab dengan 4P2. Kemudian vokal yang bersebelahan ini boleh bergerak. So dia bergerak 1, 2, 3. Jadi kita darab dengan 3. Awak tekan kalkulator, awak dapat jawapan untuk soalan yang pertama. Yang ni yang mudah. Yang ni saya dah terang betul-betul hari tu. Okey, faham Seterusnya dia kata sekurang-kurang 3 huruf konsonan disusun bersebelahan. Bila sekurang-kurang 3 konsonan bersebelahan. Tadi 3 vokal ya. Sekarang sekurang-kurang 3 konsonan bersebelahan. Jadi kita akan ambil ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dia kata sekurang-kurang 3 konsonan bersebelahan. Bila 3 konsonan bersebelahan, konsonan kita ada 4. Jadi kemungkinannya kalau sekurang-kurang 3, maka 3 konsonan atau 4 konsonan. Jadi mula-mula saya ambil 3 konsonan di sini. Maka dia adalah 3PT3. Kemudian vokal kita ada 3. Vokal kita berbaki 3, jadi nak duduk 2 tempat. Jadi kat sini awak akan dapat 3P3 darab 3P2 darab. So bulatan ini boleh bergerak pada 3 tempat. So darab 3. Okey, ini sekiranya saya memilih 3 konsonan. Sekarang dia kata sekurang-kurang 3, maka saya akan pilih 4 konsonan. 4 konsonan maka dia adalah 4P4. 4P4 darab kita punya vokal ada 3 tapi tinggal 1 tempat. Maka 3P1. Bulatan ini boleh bergerak 2 tempat, maka darab 2. Oleh kerana sekurang-kurang 3, maka kita punya jawapan mungkin 3 atau 4. Bila atau kita tambahkan. Maka yang pertama kita tambahkan yang kedua. Faham? So jalan kerja dia ini tambah dengan yang ini. Kira dapat jawapan. Cikgu. Settle? Cikgu. Okey, ada soalan? Cikgu. Ya. Bukan dia yang tu yang belah kiri tu 4P3. Ni 4P3. Sorry, terima kasih. Okey, lagi soalan? Bagus. Ini pun ini betul lah. No, silap.
Saya silap. Sekejap oh ini 4, ni 4. Betul. Ni betul, yang sana yang salah. Ni betul, 4/4. Yang sini 4/3. Sebab dia kata sekurang-kurang konsonan 3. Konsonan kita ada 4. Jadi 4/3. Okey, darab 3/2 darab 3. Ataupun 4/4 darab 3/1 darab 2. Macam tu. Okey? Sebab dia pada konsonan. Atas tadi vokal. Okey, next. Kita tengok yang ini. Ini dia kata tentukan nilai N. Okey, yang ini pun saya tak berapa ni tahu. Saya cuma tengok pada skema. Jadi, saya tak nak terang dulu. Saya cuba sebab bila saya sendiri tak betul-betul faham, saya tak nak terang terus berdasarkan ni. Sebab saya tak sempat nak kaji betul-betul lagi soalan ni. Saya tinggal dulu yang ni. Okay, next kita tengok yang ini. Kedah kertas 1. Okay. Dia kata apa ni? Raja 12 menunjukkan 3 keping kad bernombor. Cari bilangkan nombor 3 digit menggunakan ketiga-tiga kad. Tiada syarat dikenakan. Tak ada syarat. Dia nak 3 digit. 1, 2, 3. Tempat pertama ada 3 pilihan. 2 pilihan. 1 pilihan. Ataupun boleh juga ditulis sebagai 3/3. Okay. Dan tekan kalkulator dapat jawapan. Okay. Digit genap tidak boleh bersebelahan. Digit genap tak boleh bersebelahan. 3. 1, 2, 3. Jadi tempat pertama genap kalau tak 4 ataupun 8. Kalau 4 dah dekat pertama, maka tempat terakhir tinggal 8 dan sebaliknya. Okey, dan yang duduk kat tengah-tengah hanyalah nombor 9. So tak ada pilihan, semua ada satu pilihan. So darab, dapatlah jawapannya 2. Cikgu. Boleh Ya. Saya tak faham. Yang mana? Ni. Tak, yang nombor 2 dulu, A2 tu. A2 tu macam mana dapat 3, 2, 1 tu? Maksud dia ada 3, 2, 1 tak ada syarat. 3 huruf. Tempat pertama ada 3. Kalau tak 4, 8. Kalau tak 8, 9. Kalau 4 dah ada sini tinggal 8 dengan 9. 8 dah ada sini, ini tinggal 9. Macam tu lah. Yang 3 di digit genap tu. Apa dia? Yang soalan 3 tu, digit genap tidak boleh bersebelahan. Yang genap tak boleh bersebelahan. So kita lihat susun saya. Sebenarnya 3 nombor je, tak susah. So kalau sini mungkin 4 ataupun 8. Kalau 4 duduk sini, maka 8 duduk sini. 9 hanya boleh duduk di tengah. Kenapa 2 tu? 2 tahu maksud dia. Sebab sini pilihannya 4 atau 8. Yang ujung 1 tu? Kalau sini 4, maka sini 8. Kalau sini 8, maka sini 4. Oh, dia terbalik boleh lah. Kat Ya. situ 1, Dia janji genap tu tak bersebelahan. 9 hanya ada satu tempat dekat tengah-tengah. Okay. Okay, next. Soalan seterusnya. Cikgu. Ya. Yang untuk digit genap tadi tu, darab macam biasa je lah kan? Apa dia? Yang digit genap tadi tu, kan? Siapa ni? Riz. Kenapa? Yang digit genap tu darab macam biasa je. Darab macam biasa, tak faham. Maksudnya dia pakai 2/2 lah kan? Yang mana ni? Digit genap, yang 3 Roman tu. Digit genap ni je darabkan ni. 2 darab 1, darab 1, 2 dah. Okay. Okay. Lepas tu awak tengok sini, Raja 12 menunjukkan rantai. Apa dia? Siapa ni? Cikgu, ni 2. Ya. Okay, 2. Itu 1. Kenapa tak 2? Yang mana? Ni. Yang kiri tu 2, yang kanan tu 1. Ni. Kenapa tak je. sini pun 2? Dah 1 duduk sini dah. Sini ada 2 pilihan. Kalau tak 8 ataupun 4. Kalau kata kau nak ambil 8, sini tinggal 4 je lah. Tak, saya tak faham lagi. Okay. Kalik. Macam ni Kalik. Kalik. Kau tengok. Tengok ni. Ini kenapa 3? Kenapa sini 3? Sebab ada 3 nombor kan? Okay. Kenapa sini 2? Kenapa? 1 dah duduk kat sini. Salah satu
Faham? Oh, lepas dia tinggal satu-satu Ya. Yeah. Okey? Dah. Boleh lah. Okay. Okey. Rajah 12 menunjukkan rantai kunci yang hendak digantung pada penyangkut untuk dipamerkan kepada pelanggan di sebuah kedai. Sumayah ada tak? Tiba-tiba teringat muka Sumayah pula. Sumayah 5B ada? Tak ada. Alia? Alia 5D? Ada. Ada. Hana? Hana 5B? Hana? Tak ada. Kejut dia? Kembar 5B? Kembar 5B? Aduh, kenapa tak join? Gegar tolong. Selain yang kelas-kelas lain. Kembar tu dia nak masuk tapi tak boleh. Kenapa? Ke saya Tahu. tak Dia tak accept kot. Tak ada pun. Suruh masuk balik. Sebab bila korang tak guna MOE macam kali tadi aku kena save. Orang luar kan. Fariz ada. Faris tak ada Faris. Siapa lagi ni? Aku tak nampak Faiz lah. Mana Faiz? Sekejap tengok orang sekejap. Alah. Okay, tak apalah. Buang masa. Okay, tengok sini. Okay, tengok lepas ni siapa tak faham dah tajuk pilihan tu, jangan nak tanya. Ya, macam mana suruh ajar balik, saya tak nak ajar. Okay. Cari bilangan cara berbeza. 5 rantai kunci boleh digantung secara sebaris. Okay. 5. Kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dia nak 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Tempat yang pertama ada 9 pilihan. Kalau tak B, O, D boleh, E boleh, F boleh, I boleh, J boleh, K boleh, L pun boleh. 1 dah ambil maka tinggal 8 pilihan. 1 dah ambil maka tinggal 7 pilihan. Maka tinggal 6. Maka tinggal 5. Darab. Ini lagi mudah daripada kau fikir P lah, C lah, kalkulator tak tahu kat mana P, tak tahu kat mana C. Kau darab je 9 dan 8 dan 7 dan 5. Ataupun sebenarnya dia adalah daripada 9, kita nak ambil 5 saja, 9P 5. Faham? Cikgu. Ya. Kalau tulis darab-darab macam tu je dapat markah ke? Kalau tak Lepas tu tulis siapa nak kira? Yelah, kalau tak tulis C dengan P tu dapat juga markah. Tak apa, tak ada masalah. Janji jawapan dia tulis. Sebab ini jalan kerja. Oh, okay. Okay, next. Dia kata kat sini 12C1. Mana? 12C, mana saya sebut satu ni? 12C menunjukkan penyangkut. Oh, ini tadi yang saya dah buat tadi. Oh, ni tadi, contoh tadi. Okay, berserabut tengok. Cikgu. Oh, cikgu. Ya. Soalan yang kitchen tadi ni kan. Kita buat guna P sebab dia kata sebaris tu ke? Disusun. Mana susun ni? Yelah, kan kitchen tu mesti nak disusun sebab dalam sebaris. Oh, ya, maksudnya melibatkan susunan. Kita cakap dia susun sebab sebaris kan? Dia nak kata sebaris ni boleh lah, tapi tak boleh lah keyword sebaris tu kamu kata mesti ada. Janji yang melibatkan susun atur. Maka kita guna P. Okay? Okay, jadi kat sini dia kata... Apa dah? Ni kena guna P. Kata tak payah guna. Mana? Soalan penyangkut ni. Kata tak payah guna P, C. Tak, saya kata tak. Maksudnya budak ni yang nak memikirkan benda ni nak guna P atau nak guna C. Dia gunalah P. Sebab tu saya kata kau pening. Baiklah kau buat macam ni. Tadi macam Riz cakap kan. Apa tadi dia kata guna P apa. Sebenarnya tak payah pun. Buat je 2 darab 1 darab 1. Kalau kau faham ni lagilah mudah. Darab saja. Semua soalan pilihan tu boleh lah pakai darab ni. Boleh. Oh. Okay. Boleh. Okay. Mana yang saya tunjuk tu maksudnya boleh. Yang saya tak tunjuk tu memang tak boleh. Okay.
Jadi dia kata, cari bilangan cara berbeza 8 rantai kunci boleh digantung kecuali pada cangkuk di tengah. Okey, kita kat sini ada 9 rantai. Okey, tadi kita tengok semuanya ada 9. Dia kata dia nak ambil 8. Okey, cari bilangan cara berbeza. Okey, dia kata 8 rantai kunci boleh digantung kecuali pada cangkuk yang tengah. Okey. Jadi apa yang perlu kamu buat? Dia dari 9, kita nak ambil 8. Kat sini kita guna 9C 8. Kenapa guna C? Sebab kat sini dia tak kata pun nak disusun ke, nak di dalam sebaris ke, semua tak ada. Dia cuma kata dari 9 ni dia nak ambil 8. Okey. Kemudian barulah kita tengok sekarang daripada 8 ni pula kita nak susun dia cangkuk dekat cangkuk ada 8, cangkuk dekat sini. Jadi cangkuk ni berbentuk bulatan. Tadi saya dah kata bulatan yang kita boleh ubah kedudukan dia. Contohnya hurufnya apa kat situ tadi? BOD. Contohnya kan. Sini B, sini O, sini D. Saya boleh ubah-ubah cangkuk dia, tukar D, O, B, tukar. Maka formulanya akan jadi N tolak 1 faktorial. Apa dia N? N kita ada 8. Jadi 8 tolak 1 faktorial. Jadi jawapannya 9C 8 darab 8 tolak 1 faktorial. Ataupun 8 tolak 1 tu apa? 9C 8. Okey, darab dengan 7 faktorial. Kenapa 7? Dia 8 tolak 1. Kenapa 8? Kita ada 8 cangkuk. Kenapa tolak 1? Memang formulanya N tolak 1. Untuk bulatan yang boleh diubah kedudukan. Clear? Cikgu. Ya. Yang tolak 1 ni memang untuk bulatan je lah. Ya, bulatan saja yang boleh diubah kedudukan. Bukan bulatan seperti gelang. Kalau gelang, dia kena bahagi 2. N tolak 1 juga tapi bahagi 2. Gelang macam mana pula? Dia bulat juga kan? Tadi yang aku tunjuk permata si pegat tadi. Yang dari atas Dia macam yang bulat betul lah tu. Yang kau boleh tengok. Kalau saya tengok dengan kau tengok. Kita duduk berdepan. Jadi kan gelang tu atas meja. Saya tengok huruf I tadi kat sebelah kiri saya. Nanti, tapi kau tengok huruf I tu sebelah kanan kau. Macam tu lah. Yang darjah 12C ni pun boleh juga kan? Mana? Ni? Aduh. Hah? Saya tengok ni. Tapi ini kau boleh ubah kedudukannya. Ni B, O, D. Kau tukar. O kat sini boleh, D kat sini, B kat sini, tukar. Tapi kalau gelang, dia dah diikat. Oh. Faham? Ini macam tempat duduk. Kejap kau suruh kau duduk sini. Kejap kau suruh kata Izul duduk sini. Kejap kau suruh Alia duduk sini. Kau tu tak nak lah. Izul, Alia, engkau. Tak nak lah. Engkau, Izul, Alia boleh ubah. So dia guna N tolak 1 faktorial. Itulah yang mudah nak ingat. Yang 9C8 tu. Maksud 9C8. Sebab kita ada 9 kunci. Tapi kita nak 8 sahaja untuk disusun dekat luar ni. Kenapa tak guna yang ni tu, yang garis-garis tu sampai 8? Garis-garis tu kalau melibatkan susun atau dalam tadi barisan tu lah. Ini dalam bulatan. Oh, bulatan kena guna C lah. No, silap. Maksud kau tanya yang C ni Yang C ni sebab kau ada 9 anak kunci. Tapi kau nak 8. Kau main ambil, kau nak cukup je. Aku tak cakap pun. Mesti bermula dengan vokal. Tak ada. Tapi yang soalan B tu. Mana? Tadi atas kitchen tu. Ni. Ini sebab dia kata nak digantung secara sebaris. Jadi melibatkan susun atur. Mana dulu. Okey. Faham. Ada lagi soalan? Tak ada. Habis. Okey, tengok seterusnya. Jap. Apa dia? Kenapa C? Comot.
Tak boleh tanya ni. C sebab kita nak ambil tanpa melibatkan susun atur. Dia cuma kata kat sini menunjukkan penyangan. Okey, mana dia? Ni. Cari bilangan cara berbeza 8 rantai kunci boleh digantung kecuali pada cangkuk tengah. 8 cara berbeza dekat sini melibatkan susun atur. Tapi saya nak ambil 8 ni. Saya nak ambil 8. Saya tak ada cakap pun nak vokal ke nak konsonan. Jadi saya ada 9 pilihan. Saya nak 8. Ambil je 8. Apa-apalah yang terambil. Tak kisah. So guna 9C8. Tapi kalau saya kata kan saya ada 9, saya kata cari bilangan cara 8 rantai kunci yang bermula daripada vokal yang diambil. So saya melibatkan vokal dulu. Konsonan kemudian. So itu akan ada susun atur. Jadi kita guna P. Tapi kat sini no, dia main syup ambil saja. Guna C. Contohlah saya kata, saya ada 9 orang pelajar yang pemalas. Daripada 9 orang yang pemalas tu, yang 4 orang ni saya nak campak dia ke sungai. Macam itulah. Jadi 9C 4. Sebab apa saya nak bagi buang malas dia dalam sungai macam tu. Kan? Tapi kalau saya kata saya ada 9 orang pelajar, saya nak 4 yang bermula dengan huruf M nama dia. Diikuti yang bermula huruf A. Jadi itu melibatkan pilih atur. Tapi kalau daripada 9 orang, saya nak 4 orang ikut saya. Macam tu je. So kita guna C. Daripada 9 orang, saya nak bawa ke lawatan 2 orang. 9C2. Daripada 9 orang, saya nak bawa ke lawatan 3 orang. Saya nak pengawas perempuan. Diikuti pengawas lelaki. So dia melibatkan pilih atur. So guna P. Faham? Oh, kalau pilih atur boleh lah guna yang garis-garis tu? Yes. Okey. Pilih atur memang mudah guna garis-garis. Boleh? Okey. Cari bilangan cara berbeza semua rantai kunci digantung pada 9 cangkuk. Ada 9 kan? 9 kita gantung semua. Tapi dia ada syarat. Okey, dia kata tersebut jika huruf vokal mesti bersama. Okey. Sekarang ayat dia vokal bersama. Yang ni hati-hati. Tadi saya pun macam berdebat. Saya tanya 2 orang jawapan berbeza. Okey. Dekat sini bila dia kata cari bilangan cara berbeza, semua rantai kunci digantung pada 9 cangkuk tersebut. Jika vokal bersama. Dia kata vokal bersama. Kalau vokal bersama, vokal boleh duduk kat tengah tak? Halo? Tak boleh. Tak boleh. Kalau dia duduk tengah, dia duduk sorang-sorang. Macam mana nak bersamanya? Okay. Jadi yang tengah tu apa? Konsonan. Ya, konsonan. So konsonan kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada konsonannya 6. 6 dekat sini saya nak ambil berapa duduk kat tengah ni? Ui. 6 ke 6? 6 aku nak sangkut kat sini. Kali? Tak boleh. Satu je. Lah, satu je lah. Jadi kat sini saya ada sebut tak? Daripada 6 ni, ada konsonan kan? Saya ada tak sebut huruf apa nak ambil? Contohnya, dia melibatkan apa huruf? Cumanya kata konsonan saya nak 1. Jadi saya ambil untuk yang tengah adalah 6C1. Faham? Dia kat sini rumitnya sebab ada C pun dan juga ada P dalam satu jawapan. C sebab saya nak konsonan ada 1 kat tengah. Tapi saya tak sebut pun konsonan tu apa hurufnya, diikuti apa hurufnya. Saya cuma kata, dan kalau dekat sini awak baca, sebenarnya dia tak ada bagi tahu secara terang bahawa kat tengah konsonan. Tapi bila ayat vokal mesti bersama, ini bererti vokal tak boleh duduk tengah. Jadi saya ambil 6C1.
Dia kata vokal mesti bersama. So kita darab vokal kita ada berapa? Vokal kita ada 3. 1, 2, 3. Vokal ada 3, maka kat sini vokal kita hurufnya apa? O, E, I. Okey, sini 3. Kalau tak O, E. Kalau tak E, I. 3, 1 dah duduk kat sini. Sini tinggal 2. Sini tinggal 1. Ataupun caranya sini 6 C1 darab 3 P3. Kemudian, okey. Tadi kita ada 8. Kan kat luar ni kita ada 8. Kat luar ni ada 8. 3 kita dah ambil vokal. Bermakna kita ada lagi 5 konsonan. Okey. Kita ada lagi 5 konsonan. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 konsonan, vokal ni dianggapkan satu benda. Macam yang duduk bersebelahan kalau dalam segaris. Kan ini jadi satu kan? Jadi tapi, ada tapinya. Dia ni bukan segaris, dia dalam bulatan. Okey. Kan sebelum ni kalau dia dalam segaris, ini satu dan kita darabkan kan. Ni 3P3. Kemudian dia boleh gerak sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali kan. Macam tu kan. Tapi kali ni dia bukan gerak 6 kali. Sebab apa? Sebab dia dalam bulatan. Dia ni 6. Awak tengok ni 5. Warna biru ni 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5? Sebab cangkuk kita ada 8 kat luar. 3 kita dah guna vokal. Bermakna konsonan kita ada 5. Vokal tu kita ikat jadi 1. Maka kita ada 6 yang boleh berubah-ubah. Tapi oleh kerana dia ni dalam bulatan, maka saya akan darabkan 6. Jadi 6 kita ialah guna formula N tolak 1 faktorial. Kalau dia dalam segaris, saya terus je darab 6P 6. Tapi oleh kerana dia dalam bulatan, maka 6 tolak 1, 5. Jadi saya akan darabkan dengan 5 faktorial. Ataupun 5P5. Ataupun 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Boleh? Fahamkan betul-betul yang ni. Saya pun tadi agak ni. Sebab saya tadi dimaklumkan. Sebab tu tadi saya ada tanya buku teks muka surat 129. Tapi buku teks muka surat 129 tu orang tu dia terang kat saya. Tak tahulah mungkin dia silap faham ke macam tu dia. Tapi tak apalah, awak ikut je yang saya dah buat ni. Sebab ini tadi saya dah bincang dengan kawan saya yang sama-sama makin paper. Dan saya pun ada cari sumber lain. Dan apa yang dia fahamkan saya dan apa yang saya dah faham. So inilah jawapannya. Boleh? Cik, yang 5 seru tu kan? Faktorial. Faktorial tu. Dia semualah konsonan tu 6 tolak 1, bukan 5 tolak 1 Dia kenapa 6? Sebab 5 konsonan 1, 2, 3, 4, 5 vokal ni jadi 1. Oh, okey. Maka dia jadi seolah-olah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Cik, yang faktorial tu, dia apa maksud dia yang faktorial tu? Faktorial tu sebenarnya 5P5. Ataupun 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Sama je. Saya cuma nak kejap saya nak awak tahu bahawa benda tu semuanya sama. 5P5 sama dengan 5 faktorial. Sama dengan 5 darab 4 darab 3 darab 1. Tapi kalau 5 darab 4 darab 3 saja, ini adalah 5P3. 5 faktorial ni apabila N dan R sama. Faham? Dah? Faham. Okay. Next kita tengok seterusnya. Ni apa ni? Adilia ingin mendaftar perbankan internet. Beliau buat pertama kali untuk menetapkan kata laluan.
beliau perlu menetapkan 5 aksara yang dipilih dari 10 aksara di bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, setiap aksara hanya boleh digunakan sekali sahaja untuk kata laluan tersebut. Cari bilangan cara 5 aksara kata laluan yang berlainan boleh disusun sekiranya. Dia nak 5 je ya. Kata laluan tersebut mesti mengandungi 2 huruf, 2 nombor dan 1 simbol. Huruf kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita nak berapa? Kita nak 2. Okey. Jadi 2 huruf. Okey. Apa ni? Kata laluan. Kata laluan dia melibatkan susunan tau. Ayat ni kat sini dia nak ambil 2, 2, 1. Kalau dia bukan susunan, kita kata boleh sebab nak disusun. 2, 3, 4, 5. Okey. Yang pertama kita tengok huruf kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi daripada 5 huruf tadi kita nak ambil 2. Okey, kita nak ambil 2. Jadi kita akan gunakan huruf adalah 5. Apa pasal 5 pilihan? Tempat pertama ada 5 pilihan. Sini ada 4 pilihan. Okey, maksudnya kita nak 2 je. Okey, kita nak 2. Lepas tu apa? Kita nak 2 nombor. Nombor kita ada berapa? Nombor kita ada 3. Jadi darab 3P2. Okey? Faham? Okey, kemudian apa dia kat sini? Kita akan darab lagi. 3, 2. 2 pisah 1. Boleh? Tu lah balik Ini kau. senang je. Dah balik. Tadi sekat-sekat lah. Kat kita kan ada hurufnya A, B, M, N, X. Tapi dia nak 2 huruf je. Jadi daripada 5 saya nak 2. Cikgu kenapa tak guna C? Sebab dia nak disusun. Sebab mungkin kat sini huruf, kat sini huruf. Kedudukannya tu. Jadi melibatkan susun atur. Maka 5P2. Dan dekat nombor kita ada 3 nombor, kita nak ambil 2 je. Sebab dia kata nak 2. Simbol kita ada 2 simbol, dia nak 1. So inilah darabkan. Boleh? Kalau ini maksudnya apa? 5 darab 4 darab 3 darab 2. 5 kali 4, 20 kali 3, 60. 60 kali 2, 100. Jap. Tambah ke darab? Darab kan? Tekan kalkulator, saya tak ada kalkulator lah. Sekejap. Mana kalkulator saya kat sini? Kalkulator saya. Cek. Alah. Tekan. Saya malah nak cari kalkulator ni. 5P2 berapa? Kali, tekan kalkulator. 20. 20. 5P2. Okey. Darab 3P2. Darab 2P1. 120. Okey, 120. Okey, ini awak kena tengok formula yang NPR tu tau. Mana? Tengok buku teks. Silang. Tadi kan saya dah buka semua. Sebenarnya saya dah ready dah kat bawah ni semua. Tapi sebab tadi yang 240. Yes, 240. Buku teks. Dia ada formula NPR dan kena bahagi dengan N tu. Macam ni Sekejap Sat Jap.
3. Saya nak tunjukkan kalau tak payahlah awak tengah kalkulator je lah. Dia boleh congak yang guna bahagi tu. Okay, next. Dia kata laluan tersebut mesti bermula dan berakhir dengan nombor ganjil. Dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bermula dan berakhir dengan nombor ganjil. Nombor ganjil kita ada 2. Ada 2. Tempat pertama kalau tak 2, kalau tak 1 ataupun 7. Kalau 1 dah duduk tempat pertama, maka tempat terakhir tinggal lagi 1 pilihan. So 2, 1. Okay, sebab dia kata syarat dekat sini bermula dan berakhir dengan ganjil. Maka kita ada berapa lagi? Sini ada 5, sini ada 1 lagi 6, sini ada 2. So ada 8. So dekat sini apa? Sini 8, sini 7, sini 6. Darab, 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 darab. Boleh? Okay, senyap. Berapa ego? Kenapa 8? Ah. Kan ni dah ambil 2. Nombor dah ambil 2. Kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5. Ni dah ambil 2. Tinggal 1. Ini ada 2. So 8 lah. Oh, okey. Okay. Cop, cikgu. Yang so maksudnya kalau cara tulis P tu yang itulah formula dia. So maksudnya dia akan jadi 2P1 darab 8P3 darab 1P1 macam tu. Ya. Yeah. Baik. Okay, next. Sebuah galeri seni ingin mengadakan satu pameran seni. Terdapat 9 ruang untuk mempamerkan lukisan-lukisan tersebut. 2 orang pelukis tempatan dipilih untuk menyertai pameran tersebut. Pelukis A ada 10. Pelukis B ada 5. Cari bilangan cara lukisan yang berlainan yang boleh dipilih, tiada syarat. Kalau tak ada syarat, so saya ada berapa? Total saya ada 15 tapi saya nak 9 saja. Kenapa guna C ya cikgu? Kenapa? Sebab saya tak ada kata pun saya nak susun. Saya tak kata pun saya nak gantung dari kanan ke kiri ke, tak ada. Dan kat sini kalau awak tengok ada perkataan pilih untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Yes, kat sini ada chosen. Okay? Tu cikgu, selected tu cikgu. Yelah, selected pun boleh. Okay. Ni ada chosen sebab saya akan lebih pada choose. Supaya awak tahu tu guna C. Okay, tiada syarat, so main ambil. Okay, kedua, galeri seni tersebut perlu memilih 6 lukisan dari pelukis A dan 3 dari B. Okay. So, dari A ada 10. 10 dia nak berapa? Dia nak 6. 10 C 6. 10 C 6 darab 5 C 3. Selesai. Boleh? Okay, next. Okay, dia kata palindrom berangka ialah integer yang mempunyai digit simetri. Misalnya 55. Ini simetri lah di tengah-tengah. 1001, 24, 142. Simetrinya 1 dan lain-lain lah contoh. Dia kata cari bilangan palindrom 5 digit. Ni agak sukar ya. Yelah, saya pun berbincang baru saya faham. Okay, 5 digit. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 digit. Saya kena nak simetri, saya kena ambil dari paling kiri dengan paling kanan. Then follow. Baru dia boleh jadi simetri. Okey. Jadi apa yang saya boleh buat sebab dia kata daripada digit. Digit kita ada 10 digit. 0 sehingga 9. Tapi bila saya nak ambil digit, saya tak boleh bermula dengan 0.
So maksudnya kat sini mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya ada 9 pilihan. Supaya dia simetri, apa-apa nombor yang saya letak kat sini, maka saya juga akan letak di sini. Kalau saya letak 1 kat sini, maka sini pun 1. Kalau sini 2, maka sini pun 2. So tempat yang terakhir juga masih sama iaitu 9 pilihan. Tempat kedua akan jadi 10 pilihan. Kenapa 10 pilihan? Sebab kosong dah termasuk sebagai nombor yang saya boleh letak di sini. Jadi saya ada 10 digit. Okey. Kemudian apa-apa yang nombor saya letak kat sini, dia mesti diletak di sini. Apa-apa nombor yang saya letak kat sini, saya mesti letak di sini. Jadi, sorry saya silap. Kenapa di sini 9? Sini 1. Kenapa 1? Saya kena ikut apa yang saya letak kat sini. Kalau sini saya kata saya letak 8. Sini saya letak 8. Kalau sini saya kata letak 7. Sini saya letak 7. Okey? Bermakna yang tempat pertama tadi ada 9 pilihan. Tempat terakhir 1 pilihan. Sebab dia follow, dia copy je yang first. Yang kedua ada 10 pilihan. Termasuk nombor kosong. Tempat kedua, partner dia mana? Tempat keempat. Tempat keempat, dia ada 1 pilihan lah. Kenapa? Dia kena follow orang kedua. Tempat ketiga, apa-apa juga nombor boleh duduk. Yang tengah-tengah kat sini. Okey, antara semua digit. Bermakna di sini ada 10 pilihan. Jadi jawapannya 9 darab 10 darab 10 darab 1 darab 1. Berapa? 10, 10, 100, 900. Cikgu, sekali lagi cikgu tak faham. Cikgu, paling Okey, dia nak susun nombor tu yang ada. palindrom tu apa cikgu? Palindrom berangka, dia kata ialah integer. Ni palindrom berangka ialah integer. Dia dah bagi tahu kat sini. Oh. Yang digit Ialah simetri tu integer yang maksudnya mempunyai digit. Ni 5 simetri tengah-tengah. Kanan kiri benda yang sama. Ni 1001. Ni nampak 5 digit. 5 digit maksudnya yang first dengan last sama. Yang second dengan second last sama. So bermakna tempat yang pertama saya ada 9 pilihan. Kalau tak nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Macam cikgu tahu 9 pilihan? Kau punya nombor ada berapa kau belajar nombor ada berapa? Okey. Dia ada 9 nombor. Jadi dia ada 9 nombor. Apa-apa yang duduk sini, ujung ni follow lah. 1. Kenapa 1 cikgu? Sini ada 10. Cikgu rasa 1 cakap follow. Cikgu kata follow 99 lah. 99 lah. Kalau sini 9, mana boleh follow? Ini kena ikut yang ada dekat sini. Sini bukan 9 pilihan. Kalau saya 9 pilihan, sini saya letak 8. Sini saya letak 7 lah. Sekejap, saya tak faham. Sebab saya kena wajib ikut apa yang saya letak dekat sini. Sini saya ada 9 pilihan. Itu cikgu letak 9. Kenapa cikgu tu letak 1 pula? Sini kena follow sini. Jadi saya no choice. Follow. Kalau sini letak 3, sini wajib 3. Masuk follow. Macam mana follow tu? Saya tak faham follow macam mana. Okey, kat sini saya ada 9 pilihan. Kalau tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kau decide kau nak letak apa nombor kat sini? Saya letak nombor 8. Okey, nombor 8. Sini wajib 8. Okey. Jadi sini cuma ada 1 pilihan. Iaitu kena follow. Okey, saya faham. Boleh? 10 ni macam mana boleh 10 tu? Aku tanya kau tadi kau belajar nombor ada berapa kau jumpa? 9. 9 tapi tak letak kosong. Kosong tu masuk. Tapi kenapa tak mula tu 10 je? Aku kata nombor, aku cakap kau nombor kan. Ini nombor kosong, ujung kosong. Bererti ke kosong ni? Lah ibu betul.
Okey. Betul. Okey. So 9 sini 1. 10 sini 1. Tengah-tengah 9 darabkan. Boleh? Kenapa bukan 8 ego? Dah 9 tolak 1, 8 lah. Dapat 10. Aku nyampah lah. Terangkan kali. Tak, macam ni Begat. Macam ni. Dekat nombor kan ada 9. Ada 10 nombor. Tapi kosong tu tak bernilai. So kau kena ambil 1 sampai 9 je. Kalau kosong saya tak kosong, saya tak 10. 10 pilihan. Bukan 10 nombor. Bukannya nombor Ni 10. pilihan tau Begat, pilihan. Dah 9. Lepas tu asal sekejap, tak apa lah. Cancel lah. Dia 10 tu boleh letak tu sebab dia dah boleh dikira dah sebab kosong tu dekat tengah-tengah. Ni kat ujung. Dah lah kalau ujung. Kan nombor kau kira Megat. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa nombor Megat? 10. Yang pertama 9 pilihan dia sebab kosong ni tak boleh duduk kat depan. Kenapa tak kat depan pula? Okey, aku ajar kau ni kan. Ada tak kau belajar nombor macam ni? Okey. Sepak juga sekarang. Okey, lagi? Dah. Dah. Boleh. Boleh. Okay, next. Good. Raja 7 menunjukkan 2 jenis manik yang akan digunakan oleh Husna untuk membuat gelang. Berapakah cara Husna boleh memilih manik-manik itu supaya setiap gelang mempunyai 6 biji manik berbentuk bunga dan 3 biji yang berbentuk rama-rama. Okey, dia nak 6 manik bentuk bunga. Ambil 6 lah. Okey, kita ada berapa manik? Bunga 8. Betul? 8 C 6. Darab. Rama-rama ada berapa? 6 C 3. Okey. Boleh tak? Jadi dekat kejap. Kejap. 9. Berapa cara Husna boleh memilih manik itu supaya Sekejap. Saya tak mungkin je ni. 8 C 6 darab 6 C 3. Kejap. Siapa ada ini soalan mana? Tapi ni gelang tau. Total dia 9. Okey. Ke kena tambah lagi cara. Kejap Soalan mana ni? Soalan Melaka. Sebab dia gelang sepatutnya kena bahagi. Kenapa saya tak boleh ni? Sekejap Kena bahagi tu cikgu. Ha? Bukan bahagi tu untuk susun je ke? Ini kan dia kata pilih. Sekejap. Saya buat, lepas tu saya tulis kat sini. Tidak perlu penyusunan. Okey. Yes. Macam ni. Macam ni. Saya baca boleh. Raja 7 menunjukkan 2 jenis manik yang akan digunakan oleh Husna untuk membuat gelang. Okey, berapakah cara Husna boleh memilih manik-manik itu supaya setiap gelang mempunyai. Okey, kita cuma pilih belum nak buat gelang. Dia cuma pilih tapi kita tak susun lagi jadi gelang. So ini. Kalau dia dah susun jadi gelang, dia akan jadi macam ni tau. Kalau dia dah susun jadi gelang, total ada 9. So kau akan buat macam ni. 9 tolak 1 faktorial bahagi 2. Ini kalau dah disusun menjadi gelang.
Ini baru dia kata berapakah cara Husna boleh memilih. Dia baru nak pilih manik tu, belum buat. Supaya setiap gelang mempunyai 6 biji am. Kalau dia kata kat sini berapakah cara gelang boleh dibentuk. So awak buat 9 tolak 1 ataupun 8 faktorial bahagi 2. Ini kalau dah nak bentuk gelang. Ini saya baru nak pilih. Saya nak ambil manik tu baru nak buat. Ni confuse sikit kat sini ni. Padahal 2 markah je. Okay? Pilih garis-garis lah you. Ha? Pilih garis-garis lah. Asal nak kena C pula? Apa dia? Gelang. Ini gelang bang. Gelang. Okay. Okay. Betul yang masuk kau tu sepatutnya kena ni. Tapi dia jadi gelang. Macam tadi juga. Walaupun dia keychain. Tapi sebab dia jadi bentuk bulatan. Maka kita terus buat N tolak 1. Boleh Okay next. Terengganu. Rasanya kali dia tanya hari tu Okay, ini dia kata cari bilangan cara huruf-huruf yang ini secaman. Tadi saya awal-awal saya dah bagi tahu dah sama bentuk-bentuk yang untuk sukatan yang baru ni kan. So kat sini ada secaman. Dia kata cari bilangan cara huruf-huruf daripada perkataan baku dan baka yang boleh disusun jika tiada pengulangan huruf. Okey, dibenarkan. Adakah bilangan huruf yang boleh dibentuk sama? Kita tengok baku. Dari baku, B, A, K, U. Tempat pertama, B boleh duduk, A boleh duduk. K boleh, U boleh. So, sini tinggal 3, sini tinggal 2, sini tinggal 1. Tekan kalkulator, 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Ataupun siapa yang suka guna PP tu, dia adalah 4P4. Okay, next. Sama juga baka pun sama. 4P4. 4P4, 4321 ataupun 4 faktorial pun boleh. Tapi ini ada secaman, ada yang sama. Okey, jadi kita akan ambil 4 faktorial iaitu ada 4 huruf. Bahagi yang secaman, ada 1 je huruf iaitu A dan A. Ada 2 huruf yang sama. Yang ini tekan kalkulator berapa? Ini sebenarnya 4 darab 3 darab 2 darab 1 bahagi 2 faktorial. 4 darab 3, 12. Okay. So yang atas 24, yang bawah 12. Jadi dia kata adakah bilangan huruf yang boleh dibentuk sama? Jawapannya tidak. Kenapa? Sebab baka ada huruf yang sama. Boleh? Kali kau tanya hari tu. Hilang dah kali. Ada. Dah Okay. Izul ada Izul. Dia kata dia tak boleh cikgu online dia kata. Tapi saya kena sebab saya yang budak kelas pun saya tak sempat buat lagi hari tu betul-betul yang ini. Jadi saya kenalah buat juga. Okey tak? Okay, next. Aku nyampah betul. Tak ada. Dalam ni tak ada perempuan Mana budak perempuan semua? Semuanya tak ada Hilang. Yelah, nama Muhammad je semua. Tak ada nama perempuan. Saya je perempuan. Ini namanya Ahmad Sofia. Ini apa ni? Ni pun Ali Sofia. Semua namanya nama lelaki. Padan tak suara garau je. Tak ada suara lembut-lembut. Nama semua lelaki lah. Allah. Tahniah lah belajar lelaki. Belajar perempuan memang tak guna betul. Subhanallah. Nasi aku perempuan. Malu lah. Okay. Faiz tak ada juga Faiz? Faiz? Aish? Ado. Oh ya, nama Faiz. Aish? Aish ada Aish? Ada. Udah tak boleh tanya. Itu perempuan. Yang ada lah ni lelaki je. Tak, mana ada Faizah. Ni Faiz. Oh, kata lelaki. Semua nama lelaki. Ini Adlina ni nama samaran ni. Sebenarnya budak ni lelaki juga.
Okey, oi ramainya lelaki. Aduh, 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 aduh. Ni. Oh, ramailah. Padanlah tak ada nama perempuan. Tak ada nama perempuan rupanya. Tukarlah kelas ni. Kan? 5 lelaki 1. 5 lelaki 2. Okey. Next. Seterusnya. Apa ni? Okey, dia kata besar sangat. Okey. Rajana 7 keping kad huruf. 1 kod 5 huruf. Hendak. Okey, buat sendiri cuba. Penat aku cakap. Senang je ni. Cepat cuba. Nak minum jap. Bismillahirrahmanirrahim. Buat cepat. Aku nak panggil orang. Wahai lelaki-lelaki. Pukul 10.20. Saya lepas habis tajuk ni, saya clear. Dan Alhamdulillah insyaAllah semuanya habis. Lagi saya tak clear tajuk ni, saya rasa berhutang macam tu kan. Okay. Siapa kena? Waish ada Waish? Waish perempuan Ada. Waish jawab soalan aku Waish. Yang mana? Kau ingat? Line kau tak okey Boleh je. Boleh je. Dah tu kenapa suara kau jadi jadi robot ni. Waish. Cepat lah. 720. 720. Yang mana? Ni. Yang satu. Bilangan kod 5 huruf berlainan ada bentuk. Apa yang kau buat? Beritahu saya. 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2. Kenapa 6? Kenapa? Kenapa 6? Sebab ada 6 huruf tapi dia nak 5. Ada 6 apa? 6 huruf lain. Ada 6 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana 6? Silap. Confident je. Sekejap. 2,520. Okey, 2,520. 1, 2, 3, 4. Kita ada 7 pilihan tapi kita nak 5 saja. Okey, yang kedua. Oyem. Oyem uyum. Oyem uyem. Oyem uyem. Okey, oyem uyem. Ada pelajar baru. Oyem uyem. Ya, Ego. Okey, uyem. Uyem. Kedua. Kejap, Ego. Apa dia? Kejap. Siapa yang nama samaran Adelina tu? Muhammad siapa tu sebenarnya? Boleh juga fikirkan jawapan kalau ni. Sementara tunggu Oyem. Kembar tak boleh masuk. Dia kat luar kot ni. Sebab dia kata ada. Kembar dah masuk belum? Tak apa, tapi saya record ni. Nanti saya share.
Dah? Siapa yang nama samaran Adelina tadi? Ke dah keluar? 600 saja cikgu. Ada. Oh, macam suara perempuan. Okey, jawapan awak? 600. Berapa ratus? 6. Macam mana boleh dapat 6? Jauh je suara kau. Macam mana kau dapat 6? Sebab dia kata Tak, apa jawapannya? Apa cara kau buat? macam nak cakap. Dia kan dikata vokal mula dengan vokal akhir dengan konsonan. Jadi maksudnya yang awal tu ada 2. Yang last tu ada 5 pilihan. Lepas tu yang seterusnya yang untuk kedua ada 5, lepas tu 4, lepas tu 3. Okey. Okey, yang pertama, saya tak kata betul atau salah, kita dengar dulu suara Adelina. Allah. Saya dapat 40. Suara perempuan. Ada perempuan. Okey, bilangan kod 5 huruf yang berlainan bermula dengan vokal berakhir dengan konsonan. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, betul penerangan Oyem. Okey, sebab dia kata 5, dia kata bermula dengan vokal. Vokal kita ada E dan I. Jadi, kita ada di sini 2 pilihan nak pilih satu. Jadi, yang ujung ada 5 konsonan, so 5P1. Kita punya huruf ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 dah di awal, 1 dah berakhir. Bermakna berbaki lagi 5 huruf yang akan didudukkan di tengah. Jadi darabkan ke semuanya. Atau 2P1 darab 5P3 darab 5P1. Faham? Adelina, faham? Faham. Okey, bagus. Suara perempuan dah rupanya ya. Alhamdulillah. Aku ingat tak ada dah suara perempuan. Okey. One more. Ya, siapa tu? Ya, apa dia? Yang darab yang 543 macam ni. Ni? Yang 543 Kamu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vokal dah ambil 1 letak dekat first. Konsonan dah diambil 1 dekat last. Bermakna 2 huruf dah dikeluarkan. Daripada 7, 2 huruf dah dikeluarkan, maka berbaki 5. Baki 5, baki 4, baki 3. Faham? Kenapa tak guna C? Kau nampak tak ni garis-garis ni? Kenapa nak guna C? Kan C untuk susun ya? Banyak kau. Salah. Okay? Try buat soalan ni. Okay, try buat soalan ini. Saya suruh cuba buat ya, jangan kau duduk diam pula.
Siapa dah boleh bersuara? Kalau ada perempuan, perempuan bersuara. Kalau ada lah. Cikgu, kalau lelaki bersuara boleh ke? Tak apa. Lelaki memang hebat Perempuan bermalu. Okey, apa dia? 5A dapat 48. Dapat 48. Apa jalan kerja kau? Buat apa ni, 4 ruang tu. Lepas tu 2P1 darab dengan 4P3. Lepas tu? Dapat 48. Saya buat 2P1 sebab dia kata lebih daripada 6,000. So yang lebih daripada 6,000 tu kena atas daripada 6. Yang kat depan sekali. Ada 7 dengan 8 je. Ulang balik macam mana nak buat? Saya guna yang ruang dulu. Saya buat 4 ruang tu dulu. Okey. Lepas tu saya depan sekali saya buat 2P1. Depan sahaja. 2P1. Kenapa? Sebab dia kata lebih daripada 6,000. Kejap. Salah lah. Sebab yang kat belakang pun kena kira juga. Sekejap. Sebab dia kata nombor ganjil kan. Cikgu, saya dapat 36. Okey, macam mana nak buat? Macam mana? Siapa? Aish Aish. Okey. Macam mana Aish? Zaim. Amboi. Okey. Siapa? Macam suara Aish. Bukan? Suara Zaim lah cikgu. Oh, ya ke? Okey. Okay, yang first dia kata mula buang 4 ruang. Lepas tu yang first kali ada 2 pilihan sebab dia minta lebih daripada 6,000. Yang terakhir, untuk ruang yang terakhir kita ada 3 pilihan sebab dia minta nombor ganjil. Nombor ganjil ada 3, 5 dengan 7. Yang selebihnya 3 dengan 2 letak kat tengah. Tu je lah. Okey. Tapi sebenarnya kat situ bahaya sebab awak tengok tadi dia kata bila lebih 6,000 nombor yang kita ada adalah 7 dengan 8. Betul? Okey, kemudian dia kata dekat sini nombor yang dia nak nombor ganjil. Nombor ganjil terdiri daripada nombor 3, 5 dan 7. Jadi awak nampak kat sini ada pengulangan nombor. Jadi apa yang perlu buat sebenarnya awak buat satu-satu. Mula-mula ambil 8. Jadi kat sini 8 no choice memang ada 1 je jadi 1P1. Kat sini ada 3 pilihan jadi 3P1. Kemudian kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 dah diambil maka tinggal lagi 3. Maka yang tengah 3P2. Okey, kemudian satu lagi kita guna operasi tambah. Tambah 1, 2, 3, 4, 5. Kali ni saya guna nombor 7 di sini. Nombor 7 jadi 1P1 bermakna nombor dekat sini tinggal 3 dengan 5. Iaitu 2P1. Jadi kat tengah ni bermakna masih sama iaitu ada 3 pilihan. Saya terlebih 1, 2, 3. Dia nak berapa ni? 4 lah. Okey. Jadi berbaki lagi 3 nak duduk 2. Jadi 3P2 tengah dia. Itu dia. Faham? Boleh? Okey, sekumpulan 6 orang murid akan dipilih daripada 5 orang lelaki. Saya nak 6. 6 ni dia kata ada 5 lelaki, ada 4 perempuan. Cari bilangan cara berlainan murid tersebut boleh dipilih jika jika sekurang-kurang 2 orang murid perempuan mesti dipilih. Saya nak 6. Perempuan mesti sekurang-kurang 2. Perempuan ada 4. Jadi saya boleh ambil 4, saya boleh ambil 3, saya boleh ambil 2, saya boleh ambil 1 ataupun tak ambil. Tapi ayatnya sekurang-kurang 2 orang perempuan. Bila sekurang-kurang 2 orang perempuan diambil, bermakna saya mungkin ambil 2 orang, mungkin saya ambil 3 orang, mungkin saya ambil 4 orang. Ini dia. Jadi 4 orang saya nak, kenapa P? Kita ambil C sebabnya tak melibatkan susunan atur. 4C2.
Saya nak 6. Bermakna lelaki tinggal perlu lagi 4. Ataupun daripada perempuan tadi, perempuan kita ada 4. Saya kata sebab dia kata sekurang-kurang 2. Bermakna saya ambil perempuan 3, maka lelaki hanya perlu lagi berapa? 3. Kemudian perempuan saya ambil 4, maka lelaki perlu saja 2. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Jadi Kosong ada tu memang kena lagi. letak je. Ha? Kosong memang kena letak ke? Yang perempuan tu. Ni taklah maksud saya kalau dia langsung tak nak. Ha? Dalam kes ni tak ada. Yang kes ni tak ada sebab sekurang-kurang 2. Oh. Okey. Ini apa ni? Perak. 6 orang pekerja syarikat iaitu Alif, Balkis, Christine, Daniel, perlu ditempatkan dalam sesi kerja untuk melaksanakan beberapa projek. Serta sistem berikut menempatkan seorang pekerja sahaja. Okey, jika tiada syarat dikenakan. Tak ada syarat. Okey. 6 orang pekerja. Dia nak masukkan berapa? Mana dia? Okey. Hitung bilangan cara untuk menempatkan semua pekerja. Belajar 10, ada 6. 6 stesen. Orangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stesen kerja boleh menempatkan seorang pekerja saja. Apa jawapannya? Tak ada syarat? Allah Akbar. Apa jawapan kat sini? 6 orang pekerja namanya ini akan ditempatkan dekat stesen ni. Stesen ni terdiri daripada ni lah. Ada P, Q, R, S, T dan U. Okay. Then dia kata setiap tempat tu nak duduk seorang. Jadi apa jawapannya 24? Form apa ni? Skema ni macam ni. Apa? Macam nampak kenapa 24? 6. Kat sini sekiranya Alif Balkis tidak boleh tempatkan sejarah yang berkongsi tepi. Okey, jom sama-sama fikirkan. Okey, ada set Perak. Yang ni bawah ni rasa tak ada masalah ni, boleh. Kelantan. Awak tengok Perak dan Kelantan hampir-hampir lah. Awak cuba buat Ada 2 set, 3 set. Ada 3 set. Okey, sebagai latihan awak 3 set ni. Nanti tak okey, kita akan bincangkan sekali lagi. Boleh? So habis dah tajuk pilih atur, nanti kita tengok lagi kalau ada jumpa mana-mana korang jumpa soalan yang okey-okey ke, boleh share dan kita boleh bincangkan. Okey? Macam ada orang tulis apa ni? Macam banyak sangat je. Okey, tak apa, nanti saya tengok balik. Okey, saya stop di sini. So, tahniah pada yang join. Okey, dan insyaAllah saya akan buat lagi online. Apa-apa nanti saya akan bagi tahu je dalam grup. Okey, bye. Yelah, tekan, suka. Okey, bye. Assalamualaikum. Uyo. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Guru. Sama. Terima kasih Guru. Kami dah kalau
Ego, masih ego. Mio. Ego. Okay. Anu Masih ego. Jap. Masih ego. Masih ego snack. Anu Mio. Ada tinggal 24. Kita pelan next lah, kita ambil gambar. Okay, baik. Assalamualaikum. Anu Salam. Masih ego snack. Ego. Oh, cikgu dah hilang. Anu Pernah cikgu. Anu Mio. Ya. Anu Mio. Anu Mio. Anu Mio. Selamat malam. Kelik cikgu dah tak ada dah. Selamat malam. Cikgu dah tak ada dah. Cikgu tak ada. Selamat malam Wan.